Okey, kita kembali dengan soalan saya kepada Profesor tadi. Dalam kita memertabatkan warga wanita yang kita nak serapkan dalam pembuat keputusan sektor awam dan swasta, maybe dalam bentuk korporat dan swasta dan sebagainya. Mungkin Prof boleh komen sikit. Kita nakkan kaum wanita ini kembali maybe bertugas kerana mereka mempunyai talent ataupun keupayaan yang cukup besar di negara kita. Apa pandangan Prof ni? Macam Prof ni lah merupakan seorang pensyarah di sebuah universiti yang mempunyai kelulusan yang tinggi dan sebagainya. Ini merupakan sumbangan yang hebat kepada negara sebenarnya. Kalau kita lihat pun daripada total population di Malaysia ni, almost seimbang antara wanita dengan lelaki tadi. Jadi participation kaum wanita ni memang amat diperlukan bagi menentukan, bagi menjanakan pendapatan. Jadi kaum wanita ni lebih tabah, lebih tabah dan lebih mantap lagi dalam financial planning tadi, daripada financial planning tadi lah. Jadi saya rasa memang high time untuk satu langkah yang tepat. Kalau diberi perhatian perkara inilah wanita kita. Bukan itu saja, Datuk. Saya rasa melalui banyak kajian, orang wanita ni dia lebih amanah dalam menjaga duit ni. Sebab itulah kalau kita tengok kajian saya berkenaan dengan Islamic microfinance, pembiayaan mikro, biasanya 80% ke atas adalah kepada wanita. Dan pengalaman kita di Malaysia, Amanah Ikhtiar Malaysia, saya kira hampir 100% penerima pembiayaan adalah wanita. Dan kita kena ingat pembiayaan mikro ni seperti mana saya sebutkan tadi. Orang di kampung laut Tumpat umpamanya, dia nak buat serunding, dia hanya memerlukan RM5,000 untuk memulakan perniagaannya yang sebegitu dapat. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, kerajaan untuk memberikan pembiayaan secara mikro mana tidak dapat diberikan oleh bank. Ini perlu diberikan perhatian. Yang saya kira ini salah satu cara untuk kita menjana ekonomi ataupun produktiviti di kalangan golongan wanita yang berkeupayaan untuk berniaga dan berusaha sendiri tanpa mengharapkan makan gaji semata-mata. Ini antara sektor yang sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung akan menjana domestic demand yang kita bincangkan awal tadi, dan juga dapat memberikan pulangan ekonomi yang besar kepada negara. Cuma bagaimana nak ditingkatkan perkara ini? Apakah bajet kali ini akan memberikan dana ataupun peruntukan khusus yang lebih besar kepada Amanah Ikhtiar Malaysia, yang amat menarik kalau kita nak tunggu dan dengar pembentangan sementara. Saya nak tanya juga dekat doktor, sebab kalau saya tengok you punya CV, you terlibat dengan belia Malaysia dan sebagainya. Tentu cetusan idea belia sekarang ini maybe mengharapkan sesuatu dari Perdana Menteri. Dengan anak-anak belia kita ni amat kreatif dan mereka memerlukan aktiviti harian ataupun mingguan mereka. Jadi generasi ini yang perlu kita pupuk daripada sekarang. Agak-agaknya doktor, since you terlibat dengan belia ni, apa agaknya adik-adik kita harap daripada bajet Perdana Menteri? Datuk, perlibatan saya dengan beliau mungkin masa 7 tahun lepas lah. Mungkin sama. Waktu saya dekat universiti, dekat 10 tahun dah saya tinggalkan. Saya dulu ahli Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia juga, sebagai Presiden PKPM. Tapi saya kira memang tiap-tiap kali bajet, selalunya kerajaan akan memberikan perhatian kepada beliau, kerana beliau menempati lebih daripada 40% populasi negara, dan mereka inilah sebenarnya komponen terpenting kalau kita nak menjana ekonomi dan sebagainya. Dan saya sebutkan tadi sebenarnya melibatkan beliau juga soal vocational dan sebagainya, soal latihan-latihan untuk diberikan kepada latihan teknikal, latihan vocational, dan juga program-program belia ini perlu disemarakkan supaya ini juga antara faktor yang boleh kita tingkatkan dari segi kualiti hidup rakyat, supaya mereka tidak terjebak dengan perkara-perkara yang negatif yang sebenarnya, walaupun perkara ini dilihat pinggiran, tidak terkait secara langsung dengan bajet. Tetapi kalau kita tidak meletakkan satu komposisi bajet itu kepada golongan ini, kita terlupa dan abaikan, sebenarnya dia akan menjadi satu virus yang akan merosakkan negara pada jangka masa panjang. Sebab itu saya kira kita menantikan sama ada Datuk Seri Najib yang juga dulu pun asal daripada persatuan belia juga akan memberikan penumpuan kepada golongan ini. Cantik. Saya nak sentuh balik pasal perumahan rakyat ini, because kita telah lancarkan Prima, perumahan satu Malaysia, 3 bilik dan sebagainya, mampu milik.
agak-agak doktor atau profesor lah dalam bajet ni. Memang betul-betul kerajaan akan menumpukan perkara itu sama ada di bandar saja ke ataupun di bandar dan luar bandar. Kerana masalah yang kita dapat sekarang ini ialah masalah tanah. Tanah merupakan kos yang tinggi terutama di Kuala Lumpur ni. Jadi kalau kerajaan memberi contohnya tanah, jadi kos pembinaan itu mungkin dapat kita kurangkan. Jadi dari segi ini, adakah insentif-insentif yang ahli-ahli panel rasa kerajaan akan memberi peruntukan yang besar supaya generasi kita, terutama yang baru kerja, yang baru berumah tangga dan anak-anak ni mempunyai rumah yang mampu milik? Lebih Prof dulu? Ya. Untuk memperolehi rumah itu memang agak sukar bagi generasi yang muda ni. Ya. Tapi apa yang kerajaan boleh atau mampu lakukan ialah dengan mengadakan insentif seperti duty stamp tadi dihapuskan ataupun dikurangkan sekurang-kurangnya, meringankan pembeli tadi. Itu adalah salah satu daripada cara-cara yang kita boleh menolong mereka-mereka ni membeli rumah, memperoleh rumah. Dan dalam keadaan di bandar pula tadi, memang harga, macam Datuk kata tadi, harga tanah memang mahal. Tapi cara rumah yang kita nak offer kepada mereka ni mestilah berpatutan dengan pendapatan mereka. Saya rasa Doktor, dari segi perbankan mungkin antara perkara yang menjadi kritikan di kalangan orang muda waktu Datuk Seri Najib mengumumkan skim rumah pertamaku dulu. Yang hanya menghad kepada 220,000 had maksimum bagi kos rumah yang akan diberikan pembiayaan kepada insentif kepada bank untuk bagi pembiayaan pada suami isteri orang muda yang nak ambil rumah lah ataupun siapa saja yang nak beli rumah. 220,000 dalam suasana sekarang amat mustahil seperti mana Dr. Siti sebutkan tadi, untuk kita mendapatkan rumah yang kita kata yang decent lah, yang selesa untuk didiami dalam suasana bandar yang hari ini. Saya kira ini juga antara perkara yang saya secara peribadi mengharapkan bahawa kerajaan harus menilai kembali. Kerana 220,000 dan suasana sekarang agak tidak mungkin tidak lagi sesuai dengan kos sara hidup dan sebagainya. Mungkin perlu dinaikkan, ditingkatkan. Kerana ini dalam bentuk pinjaman, bukannya subsidi ataupun bukannya dalam bentuk pemberian dana one off dan sebagainya. Jadi saya kira ini perkara yang perlu diberi perhatian. Mungkin cara pembinaan itu mungkin teknologi moden seperti IBS, Industrialized Building System, pasang siap dan sebagainya. Ini bukan perkara baru di Malaysia. Kalau kita tengok apartmen-apartmen di Putrajaya dan Iskandar Malaysia telah menggunakan konsep ini. Mungkin kerajaan menjurus ke arah itu, kerana ini boleh mempercepatkan proses pembinaan dengan kualiti yang baik, mungkin dengan harga yang berpatutan. Kan itu saja sekarang ini isu yang paling utama dekat Malaysia ni. Amat malang sekali. Malaysia berbanding dengan negara-negara serantau, konsep beli rumah yang belum siap ni adalah suatu amalan yang biasa. Sebenarnya ini juga satu kesulitan di peringkat amalan perbankan berasaskan syariah, perbankan Islam terutamanya. Kerana konsep jual beli yang untuk rumah yang sedang dalam proses pembinaan ini, dia terkait dengan isu-isu syariah juga. Yang saya kira beberapa tahun lepas kerajaan pernah mengumumkan bahawa skim bina dan jual, maknanya rumah tu dia siap barulah dijual. Ini satu skim yang saya kira saya mengharapkan sangat kalau boleh kerajaan memberikan pelbagai bentuk insentif kepada bank-bank dan juga kepada terutama pemaju. Pemaju yang biasanya projek terbengkalai pun disebabkan oleh ini masalah bila dalam konteks Islam, bila kita kata jual beli ni, kita hanya boleh jual sesuatu yang ada. Sebab Nabi sebut la tabi' ma laysa indak. Kita tak boleh jual sesuatu yang tidak ada, melainkan kalau ada kontrak pembinaan dan sebagainya. Tapi kontrak pembinaan itu pun tidak berapa sesuai untuk dilakukan oleh bank-bank Islam. Tapi kalau kita nak jual sesuatu mesti ada. Hari ini bila kita amalan perbankan ataupun amalan pembiayaan perumahan yang ada, kita membiayai rumah yang belum lagi siap. Isunya apabila rumah itu terbengkalai, kita masih lagi membayar duit kepada bank. Yang ini menyusahkan rakyat dan banyak sekali kes-kes di mahkamah hari ini yang berkenaan dengan isu pemungkiran dan isu yang orang tak boleh bayar kerana projek-projek diabaikan dan ini merupakan kos yang tinggi juga nak selesai masalah. Sebab itu saya amat sebenarnya waktu diisytiharkan berkenaan dengan plan bersetuju sangat. Pernah saya menulis di surat khabar berkenaan dengan ini. Dan saya kira cumanya mungkin peringkat pemaju itu mungkin agak susah sikit. Kerana bila kita cakap soal projek perumahan yang dah bina, baru jual,
perlukan modal yang besar. Yang ini yang perlu difikirkan bagaimana kita nak memberikan insentif-insentif supaya pemaju-pemaju pun merasa tidak ada masalah untuk kita terlibat langsung dalam skim banner dan jual ini. So dalam kes ni memang insentif itu perlu diberi kepada pemaju tadi, juga kepada contoh kata sebab boleh terus banner event. Mestinya kita kata 200,000 ni kita nak kita boleh beli apa kata terima kasih.